Salam dan salam sejahtera, dan saya cuma melihat daripada kaca mata kita rakyat berkenaan dengan isu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Isu Industri, iaitu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, yang mana beliau di sini mengeluarkan kenyataan iaitu Malaysia tarik pelaburan bernilai RM123.3 bilion, bersamaan juga kalau US dollar 28 bilion dalam sektor utama iaitu perkilangan dan penghematan, merangkumi 1714 projek dari Januari hingga Jun 2002, termasuk membuka peluang pekerjaan sebanyak 57,771. Secara detail beliau memberitahu di sini, dan apa yang saya lihat di sini sebagai rakyat itu, saya kata daripada kacamata kita rakyat, kita rasa tidak ada impak pun, tidak ada rasa bahawa apa yang diumumkan ini memberi manfaat kepada kita rakyat. Kerana kita rakyat hari ini, roti gardenia pun kita dah naik, dan kita tahu harga barang semua naik, dan kita tahu pendapatan kita, penghasilan kita malah masih di bawah tahap, dan kita tahu juga peluang-peluang pekerjaan juga tidak semudah yang mana dia kata banyak peluang pekerjaan ini. Dan kita tahu jumlah pelaburan yang dikatakan ini bukan sedikit, 123.3 bilion tahu. Jadi apa impaknya kepada kita rakyat? Tidak nampak. Itu yang saya sebagai rakyat ini nak kritik. Dan apa juga yang kita lihat, saya harap perkara ini bukan on paper saja, tidak membohongi rakyat, kerana saya dah lihat bagaimana Datuk Seri Azmin Ali ini, kalau dia nak buat sesuatu benda yang dia nak bentangkan, dia akan buat by detail, kerana dia nak ada kritikan. Dan itu yang kalau kita lihat di sini, dia meletakkan secara terperinci. Dan apa yang saya nak kritik di sini adalah dua perkara. Satu berkenaan dengan isu Presiden PAS, yang satu berkenaan dengan kita rakyat ini. Dan apa yang saya nak kritik tentang Presiden PAS adalah berkenaan dengan apabila saya melihat daripada siapa dia pelabur yang datang ke Malaysia ni, maka saya teringat akan Presiden PAS sebagai duta khas bertaraf menteri yang tidak memberi impak sedikit pun kepada kerajaan ataupun kepada rakyat negara ini. Kerana siapa yang melabur dalam sektor kita punya pelaburan ini tidak ada nampak daripada Timur Tengah. Apa yang saya lihat daripada kenyataan ini adalah pelabur-pelabur ataupun mereka yang melabur di negara kita ini adalah seperti berikut. Daripada jumlah FDI yang diluluskan, China mendominasikan pelaburan bernilai RM48.6 bilion, dan diikuti oleh Jerman 9 bilion, Singapura 6 bilion, Brunei 5.1 bilion, dan Belanda 4.1 bilion. Dan bagi projek Sabah dan projek yang berada di negeri 5 negeri iaitu Johor, Selangor, Sabah dan Kedah, Pulau Pinang menyumbang pada 103.5 bilion, iaitu 23.5 bilion atau 83% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan. So apa yang kita lihat hari ini, apa yang juga dikeluarkan di media ini jelas menunjukkan tidak ada satu pun negara daripada Timur Tengah yang kita lihat berada dalam senarai pelaburan ini. Jadi apa gunanya kita ada menteri khas, duta khas bertaraf menteri yang dikatakan oleh rakyat makan gaji buta, yang sebelum ini dia kata boleh menarikkan pelabur-pelabur daripada Timur Tengah. Dan saya harap pimpinan PAS menjawab isu ini. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri MITI kita ni jelas menunjukkan bahawa pada saya sebagai rakyat, saya melihat bahawa pemimpin PAS, saya lihat pimpinan tertinggi PAS betul-betul duduk di jawatan itu hanya makan gaji buta, yang mana itu adalah duit rakyat, tetapi dia mengkritik. Dan dia selalu mengkritik isu-isu yang melibatkan kaum, agama, segalanya ini. Dan akhirnya kita lihat siapa yang melabur di negara kita ini. Orang yang dikritik oleh pimpinan PAS selama ini, yang paling banyak adalah seperti negara seperti Singapura, yang menyumbang begitu besar juga pelaburan dalam negara kita ini, manakala China juga begitu besar, dan diikuti oleh Jerman yang dikafirkan, negara kafir lah segala selama ini. Sebab itu apa yang saya lihat di sini sebagai rakyat,
itu saya kata kalau pimpinan PAS berada di dalam kerajaan, maka kita tidak akan dapat menarik pelaburan kerana penyumbang utama mereka yang melabur di sini adalah China yang mana berjumlah 48.6 bilion. Ini adalah terlalu besar. Jadi apakah pimpinan PAS mampu menolak ini? Apakah pimpinan PAS mampu dengan duta khas bertaraf menteri ini membawa pelabur-pelabur daripada Timur Tengah untuk melabur di Malaysia ini agar negara kita ini maju dan diikuti dengan Singapura, dengan Jerman ni. Jadi itu saya kata pemimpin PAS hanya tahu bercakap saja, satu batang macis pun pemimpin PAS tak boleh buat sebab tidak ada kualiti, tidak ada kebolehan untuk mentadbir negara. Jadi kenapa saya melihat ke arah ini tadi? Kerana saya teringat apa yang kita rakyat ni rasa dan apa yang Datuk Seri Azmin Ali ini perkatakan. Saya tidak mempertikaikan isu pelaburan ini. Saya harap benda ini berlaku kerana kita sebagai rakyat memang nak berharap negara kita ini membangun dan kita harap ekonomi negara kita ini melonjak lagi. Tetapi saya tidak pasti apakah ini hanya on paper saja yang mana kita rakyat sampai hari ini. Dia kata daripada Januari tahun ini Januari sehingga Jun ini kita punya lonjakan ini yang diluluskan bernilai RM123.3 bilion ni yang dia kata menarik pelaburan ni diluluskan ni tidak mendapat impak pun kepada rakyat. Yang saya tahu sebagai rakyat biasa ni kebanyakan rakyat sekarang ni untuk menambahkan pendapatan menjadi pemandu Grab, menjadi Grab pemandu food Grab dan berbagai-bagai part time yang rakyat biasa buat. Dan kita di kongkongi lagi dengan masalah inflasi yang ada dan gaji kebanyakan rakyat Malaysia ni 1,500 ke bawah, terutamanya yang di Sabah dan Sarawak. So apa manfaatnya kalau pelaburan yang kita sebut berbilion-bilion ini tetapi tidak ada impaknya. So selalu kita dengar pemimpin-pemimpin negara kita ini, terutamanya orang seperti Datuk Seri Azmin Ali ini mengungkapkan berbilion-bilion, tetapi kita sebagai rakyat biasa ni tidak merasakan apa-apa pun, tidak dapat impak daripada apa yang dia katakan ini. Peluang pekerjaan, kita tidak mendapat apa-apa. Orang yang ada di Sabah dan Sarawak tidak mendapat peluang pekerjaan daripada hasil yang dia katakan ini. Yang kita rasa adalah kita berada dalam keadaan yang semakin susah, semakin rumit. Tetapi itulah hakikatnya. Dan kita tahu juga, kembali kepada cerita pimpinan PAS ini tadi. Apa yang kita lihat hari ini? Apa yang dibawa oleh pimpinan PAS yang duduk di kementerian, yang menjadi menteri? Apa pelaburan yang mereka bawa? Tak ada. Jadi, apa yang kita lihat di sini? Pelaburan yang kita nak ambil pun daripada negara luar, mereka-mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi yang besar, yang mana mereka lah penyumbang untuk negara kita ini maju. Tetapi kalau kita dengar hujah daripada pimpinan PAS, maka kita tidak akan berganjak kerana mereka seperti katak di bawah tempurung yang memikirkan bahawa hujah-hujah politik, hujah-hujah ekonomi ini, mereka rasa mereka yang paling hebat. Kalau kita menceritakan macam ni, dia akan ada hujah-hujah lain untuk mereka katakan kita tak boleh seperti ini. Tetapi hakikatnya kita perlukan pelaburan daripada luar. Jadi kita harus ingat apa yang dihujahkan oleh pimpinan PAS, mereka bukan pakar dalam ekonomi. Kalau mereka memerintah negara ni memang hancur negara. Kerana yang mereka tahu, mereka nak membeli Mercedes. Yang mereka tahu adalah dengan duit Petronas. Yang mereka tahu, benda-benda yang ada di sekeliling mereka saja untuk mereka jadikan aset, untuk mereka nak politikkan. Tetapi untuk mereka nak melihat ke arah luar, untuk mereka nak membangunkan negara ini, mereka masih sempit. Memang seperti katak di bawah tempurung. So itu pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Sekian, terima kasih.